Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Oktober 2022 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Pak Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz membentangkan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat hari ini. Belanjawan kali ini merupakan yang terakhir sebelum Parlimen dibubar untuk memberi laluan pilihan raya PRU 15. Bajet 2023 yang tiada seumpamanya akan memperuntukkan sejumlah RM372.3 bilion. Ini merupakan peningkatan yang ketara berbanding peruntukan bajet 2022 sebanyak RM332 bilion dan bajet 2021 berjumlah RM322 bilion. Belanjawan yang terbesar dalam sejarah ini akan dipandu 3R iaitu responsif, responsible dan reformis bagi mendepani cabaran global akan datang. Sementara itu, kerajaan menjangkakan pertumbuhan keluaran kasar dalam negara sebanyak 4.5 hingga 5% tahun depan. Tengku Zafrul menyifatkan anggaran pertumbuhan sederhana itu disebabkan oleh tekanan global. Tan Sri Yang di-Pertua, tinjauan ekonomi dunia bagi tahun 2023 akan semakin tidak menentu dan mencabar susulan konflik geopolitik, tekanan inflasi global, dasar moneteri yang mengetat dan prospek pertumbuhan ekonomi yang lemah. Pada Januari 2022, Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi dunia 2023 pada kadar 3.8%. Namun, pada Julai yang lepas, IMF telah menyemak semula unjuran 2023 kepada 2.9%. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, Malaysia tidak boleh lari daripada tempias perkembangan global yang kian mencabar. Maka kadar pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun 2023 dijangka menyederhana, iaitu antara 4 hingga 5%. Seperti yang dijangkakan, Belanjawan 2023 yang merupakan belanjawan terakhir sebelum PRU dipenuhi dengan pelbagai habuan. Menyedari manfaat yang diraih daripada pemberian tunai langsung, Tengku Zafrul mengumumkan bantuan keluarga Malaysia akan terus ditambah baik. Dengan itu, untuk tahun hadapan, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini ialah kategori baru sebagai usaha kerajaan meringankan beban keluarga yang menyara ramai anak. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Kepada warga emas tiada pasangan serta golongan bujang pula, mereka akan terus menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Dalam pada itu, golongan M40 tidak dilupakan. 8 juta individu layak menuntut RM100 kredit untuk e-dompet, manakala seramai 1 juta pembayar cukai akan diberi pengurangan cukai sebanyak 2%. Iaitu pertama, banjaran pendapatan bercukai lebih RM50,000 hingga RM70,000 kadarnya diturunkan daripada 13% kepada 11%, dan kedua, banjaran pendapatan bercukai lebih RM70,000 hingga RM100,000 kadarnya diturunkan daripada 21% kepada 19%. Sementara itu, Tengku Zafrul turut mengumumkan beberapa manfaat buat penjawat awam. Bagi tahun hadapan, kerajaan turut bersetuju memberikan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan berjumlah RM1.3 bilion. Sukacita yang diumumkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memutuskan supaya bantuan khas kewangan Aidilfitri 2023 dinaikkan kepada RM600 dan dibayar pada bulan Mac 2023. Dalam sidang medianya selepas itu, Tengku Zafrul berkata kerajaan baru perlu membentangkan semula belanjawan jika pilihan raya umum diadakan sebelum Belanjawan 2023 diluluskan di Parlimen. Menteri Kewangan itu berkata demikian ketika ditanya sekiranya belanjawan tersebut perlu dibentang semula jika Parlimen dibubar dalam masa terdekat. So basically that question should be posed to the Prime Minister. But in terms of what will happen, is that let me just make sure that it's quite clear so that you all understand the process, right? Because this has happened before in the year 1999. So if you refer back to what happened in 1999,
budget was presented. There was a dissolution in the 1999. Then the budget was then presented again. So that was what will happen if there is a dissolution. But again, that question should be posed to the Prime Minister. Baik, sementara itu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan Belanjawan 2023 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Bersama sebagai belanjawan yang inklusif untuk segenap lapisan masyarakat. Bajet ini menumpukan secara direct kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza. Seperti belia, tadi saya jumpa dengan wakil daripada OKU, masyarakat, B40, M40, semua sekali mendapat faedah daripada bajet yang saya kira terbesar dalam sejarah. Jadi saya bersyukur jumlah peruntukan kepada MINDEF bertambah. Kita akan lihat perinciannya dan saya harap bahawa tambahan itu kita dapat salurkan kepada 4 perkara yang saya sebutkan merupakan prioriti kita. Kalau kita lihat pelbagai peruntukan dari segi latihan kemahiran, penjana kerja dan sebagainya, ini adalah penting sebab kita dalam fasa pemulihan ekonomi. Maka dengan adanya insentif-insentif seperti ini, saya percaya generasi muda akan faedah. Dalam reaksi segeranya, Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke menyifatkan Belanjawan 2023 sebagai belanjawan PRU 15 seperti yang dijangkakan. Because election is just around the corner, definitely the budget have to be pro-rakyat, and we have seen that there are many goodies being spread around on all segments of the society, from the middle class to the lower income group, to civil servants, and tax cuts to the middle income group. We expected that this is definitely the government will try to utilize the budget as their election manifesto. Sementara itu, Loke yang juga Setiausaha Agung DAP menggesa Perdana Menteri untuk tidak lagi bermain teka-teki mengenai tarikh pembubaran Parlimen. I think it's enough for this guessing game. It's going for too long and it's not healthy for the country. Definitely it will affect confidence among the investors, and this certainty must be answered as soon as possible. So if he wants to, if he can seek a dissolution, then just do it. I mean, if there's no intention to dissolve, then say so. So at least there's certainty for the country moving forward. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajidi Dusuki mempersoalkan sama ada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob masih memiliki sokongan 12 menteri dari Perikatan Nasional. Ini selepas mereka menghantar surat kepada Istana Negara bagi meminta Yang di-Pertuan Agong agar tidak memperkenankan pembubaran Parlimen sehingga musim banjir berakhir. Ashraf berkata dia membangkitkan persoalan itu kerana hanya Perdana Menteri yang berhak untuk menasihati Agong agar Parlimen dibubarkan. Katanya menurut Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, seorang Perdana Menteri yang sudah hilang kepercayaan majoriti boleh menasihati Agong untuk membubarkan Parlimen atau meletakkan jawatan. Semalam, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengesahkan 12 Menteri PN telah menyerahkan surat kepada Istana Negara bagi menyatakan bantahan agar PRU tidak dilaksanakan tahun ini. Naib Presiden Bersatu Dr. Razi Jidin turut mengesahkan perkara itu dan menyatakan barisan Menteri PN pada masa ini lebih memberikan tumpuan kepada perkara-perkara berkaitan kebajikan rakyat. Ismail Sabri ketika ini ditekan partinya sendiri, khususnya oleh Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, untuk mencadangkan pembubaran Parlimen kepada Agong. Ia walaupun dengan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia agar PRU ke-15 tidak diadakan segera ekoran risiko banjir. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.